Encik Faizal. Wah, macam-macam bantuan yang Pekeso berikan ya. Betul tu. Tapi ada satu lagi bantuan yang Pekeso nak berikan. Jom. Tada! Wah. Bye-bye. Nah, Terima kasih Encik Faizal. saya lah yang patut ucap terima kasih atas bantuan Bobo Boy dan Pekeso. Itulah kepentingan mencarum dengan Pekeso. Dengan bantuan Pekeso, anda boleh kembali bekerja dan meneruskan kehidupan seperti biasa. Sertai program Return to Work sekarang. Pekeso itu prihatin, prihatin itu Pekeso. Encik Faizal kan? Apa khabar? Sihat? Bobo Boy, Alhamdulillah saya dah sihat. Doktor pun kata saya dah semakin kuat sejak kemalangan hari tu. Kalau macam tu, tak lama lagi bolehlah discharge dari hospital ni. Betul tu. Tapi tak tahulah kalau saya boleh kerja balik lepas ni. Jangan risau Faizal, Pekeso sedia membantu kamu. Ha? Pekeso? Melalui program Return to Work, pencarum Pekeso yang kehilangan upaya atau berpenyakit boleh kembali bekerja dengan selamat dengan bantuan pengurus kes seperti Bobo Boy. Return to Work? Ya, program Return to Work Pekeso menyediakan pelbagai jenis bantuan termasuk kaunseling dan konsultasi, peralatan untuk pemulihan serta sokongan fizikal dan emosi. Pelan-pelan Cik Faizal. Encik Faizal. Wah, macam-macam bantuan yang Pekeso berikan ya. Betul tu. Tapi ada satu lagi bantuan yang Pekeso nak berikan. Jom. Tada! Wah. Bye-bye. Nah, Terima kasih Encik Faizal. saya lah yang patut ucap terima kasih atas bantuan Bobo Boy dan Pekeso. Itulah kepentingan mencarum dengan Pekeso. Dengan bantuan Pekeso, anda boleh kembali bekerja dan meneruskan kehidupan seperti biasa. Sertai program Return to Work sekarang. Pekeso itu prihatin, prihatin itu Pekeso.
Perkeso telah mengenal serta mempromosikan kepentingan elemen inovasi dan teknologi melalui program Return to Work ataupun RTW kepada pencalon yang dalam upaya. Selain itu, kerjasama Perkeso dan YIM juga diyakini dapat memupuk minat keluarga Malaysia untuk menerokai lebih banyak elemen sains, teknologi, inovasi dan ekonomi dalam penghasilan orang. Januari 2007 menganjak transformasi peranan Perkeso apabila Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Azman bin Datuk Aziz Muhammad memperkenalkan program Return to Work RTW Perkeso, sebuah program yang mengadaptasi pengurusan bidang upaya yang komprehensif, disimulasi daripada amalan negara Commonwealth dan Olimpik termasuk Australia, Jerman dan Kanada. Ia demi meningkatkan taraf hidup orang berinsurans yang terkesan akibat kemalangan ataupun penyakit. Melangkah edara 15 tahun, meneraju pengurusan bidang satu persatu infrastruktur dibangunkan. Merangkumi aspek sistem data dan sistem sokongan, menimba ilmu pengetahuan sehingga ditauliah profesional, meliputi pemulihan sehingga beroleh pendapatan. Dan usaha tahun demi tahun mula meraih kepercayaan, mengikat jalinan demi memahami dan memenuhi setiap keperluan suara masyarakat. Kami gigih menggapai setiap peluang yang ada, memperlihatkan sisi keupayaan dan mengaburi sisi ketidakupayaan. Semuanya demi memupuk erti tidak berputus asa dalam memulakan kehidupan yang baharu. Tidak pernah kenal arti jemu dalam mendekati golongan pekerja, majikan dan masyarakat. Berkongsi kisah-kisah kejayaan pada peserta program Return to Work Perkeso, juga perkhidmatan perlindungan keselamatan sosial. Seiring jogan kata, Perkeso itu prihatin, prihatin itu Perkeso. Kematangan dalam media masa juga membawa medium baharu kepada kami untuk mendekati pelbagai lapisan masyarakat, menepati citarasa sejagat agar setiap individu itu rasa dihargai dan bermakna buat kehidupan bermasyarakat. Dan setiap tempat itu adalah sempurna menghubungkan setiap perjalanan insan. Inilah hikmahnya, mengembalikan harapan, menjamin perlindungan, membina sinar baharu untuk diri, keluarga, masyarakat dan negara. Anda merupakan majikan? Mempunyai pekerja yang mengalami kemalangan atau menghidap penyakit kronik dan mengakibatkan perkara seperti berikut? Jangan bimbang kerana kami di Perkeso sedia membantu anda.
memperkenalkan program Return to Work Coordinator RTWC yang mana latihan akan diberikan kepada para pekerja dan juga majikan yang inginkan pekerja yang kembali dengan lebih cepat, pengurangan dari segi kos rawatan serta mempertingkatkan produktiviti pekerja. Anda berminat? Sila ikuti kami di laman sesawang Return to Work Perkeso ataupun platform-platform yang telah disediakan. Malang tidak berbau. Seorang penolong penyelia pasaraya di Tawau telah terlibat dalam kemalangan di tempat kerja semasa bekerja pada 1 Jun 2020. Kejadian berlaku apabila pelet yang dipijak oleh Hello, doktor. Doktor Majita. Dah, saya dah masuk. Doktor dah. Doktor, Ya, boleh minta tolong share slide doktor? boleh. Kita nak cuba teknikal. Boleh nampak ke? Boleh nampak ke Farah? Boleh nampak. Oh, tak. Sorry doktor, doktor boleh stop sharing dulu. Nanti kita komentar balik. Mana tadi stop sharing ni? Kat sini. Stop sharing. Oh ni. mangsa telah patah ketika sedang melakukan pengiraan stok dan terjatuh dari rak penyimpanan barang dengan ketinggian 3 meter. Ekoran kejadian itu, bapa kepada 3 orang anak ini telah mengalami patah jari kelingking kanan dan terselit. Mangsa telah dirujuk dan mendapatkan rawatan awal di Hospital Tawau. Mangsa yang dikenali sebagai Encik Azmil merupakan pencarum perkeso dan telah dirujuk kepada program Return to Work RTW sebagai langkah pencegahan awal. Return to Work merupakan program pemulihan fizikal yang disediakan kepada orang berinsurans perkeso yang mengalami hilang upaya akibat kecederaan atau penyakit bagi mengembalikan fungsi anggota badan dan seterusnya kembali semula ke alam pekerjaan lebih awal, sehat dan selamat. Pada 30 Jun 2020, pengurus kes RTW Perkeso Tawau telah berjumpa dengan Encik Azmil untuk melakukan penilaian awal dan berbincang mengenai pelan perancangan pemulihan untuk beliau. Encik Azmil telah dirujuk ke Tawau Physiotherapy Center untuk mendapatkan rawatan fisioterapi bagi pemulihan fizikal selama 3 bulan dengan 15 sesi rawatan. Beliau telah menjalani rawatan ultrasound dan heat therapy untuk pain management, stretching dan strengthening exercise serta joint mobilization. Kini, Encik Azmi telah kembali bekerja dengan melakukan kejaringan yang telah disediakan oleh majikan yang prihatin. Terima kasih Perkeso dan RTW telah membantu saya bekerja kembali. Perkeso prihatin.
Terus yang saya terfikir macam mana saya nak kerja lepas ni. Kalau kata yang saya insiden tu teruk ke tak teruk ke, saya takut saya kerja lah. Lepas tu nanti kalau kata saya tak boleh kerja, macam mana saya nak ada pendapatan, nak tolong suami saya macam tu. Lepas tu saya pun fikir kalau kata teruk nanti adakah saya akan menyusahkan orang ke, macam mana kalau sakit saya tu teruk kan. Macam tu lah. Bersyukurlah sebab pegawai PKSO dia banyak membantu saya. Yang pertamanya dari segi dia uruskan untuk baik pulih luka cedera saya ni dengan melakukan fisio lah. Selama 3 bulan lebih jugalah dia ambil berat semua kan. Lepas tu bila saya dah nak start masuk kerja, pegawai PKSO ada jumpa dekat majikan saya mai tempat kerja, dia tengok tempat kerja dengan cara kerja saya. Lepas tu dia ada bagi cadangan untuk saya start buat kerja ringan dulu, bagi permulaan waktu kerja. Lepas tu yang mana berat tak payah buat lagi. Dia banyak ambil berat lah. Dia datang buat pemantauan. Assalamualaikum. Saya Muhammad Wasabri bin Ahmad. Saya presiden pada tahun 2019 bulan 3. Insiden saya waktu pergi kerja, insiden dengan lori. Lepas saya insiden, saya bangun sedar daripada hospital. Saya rasa keadaan saya tentu memang rasa macam tak nak buat apa lah, dengan tangan tak rasa apa, sakit tak rasa apa pula, paha patah sebelah, paha belah kanan. So rasa tentu down gila, tapi itu saja ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang baru saja masuk. Selamat datang ke siri keempat webinar RTW Weekly Talk Anjuran Cawangan Return to Work RTW Perkeso. Untuk maklumat tuan-puan, RTW Weekly Talk ini akan dianjurkan setiap minggu pada hari Rabu pukul 3 petang dan penceramah kita adalah terdiri daripada pengurus kes cawangan Return to Work Perkeso dan wakil daripada Pusat Rehabilitasi Perkeso. Untuk makluman tuan-puan, webinar ini juga menyediakan e-sertifikat yang mana satu borang kehadiran dan maklum balas akan diberikan pada penghujung webinar ini. Oleh itu, saya mohon kerjasama tuan-puan untuk bersama-sama memberikan fokus sepanjang webinar ini. Baiklah tuan-puan, jam telah menunjukkan pukul 3 petang. Sebelum kita memulakan webinar ini, kita pada petang ini, saya ingin memperkenalkan penceramah kita. Penceramah kita pada petang ini adalah Dr. Fazlita Abdul Talib, iaitu Ketua Jabatan Klinikal Pusat Rehabilitasi Perkeso, Tun Abdul Razak TRRC. Jadi pada petang ini, Dr. Fazlita akan membawa tajuk beliau, RTW for Long COVID, The Ultimate Goal. Oleh itu, saya menjemput Dr. Fazlita untuk membentangkan tajuk beliau. Dipersilakan. Okey. Sebentar ya. Saya share
Okey. Boleh nampak ke? Boleh Dr. boleh. Okey. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam S4P kepada para hadirin yang mendengar ceramah mingguan Return to Work pada hari ini. Sebelum saya memulakan sesi ceramah ni, mungkin saya sampaikan serangkap pantun dulu. Ya, salam Ramadan saya hulurkan, dengan izinnya kita ditemukan. Rasa syukur kami lafazkan kerana mengundang TRRC sebagai jemputan. Terima kasih sekali lagi kepada cawangan Return to Work Perkeso di atas kesudian menjemput TRRC di dalam program ini. Okey. Pada hari ini, topik yang saya akan bawa adalah satu topik yang sering kita dengar, tapi saya rasa mungkin tak ramai daripada di kalangan case manager yang dapat case untuk long COVID. Even di rehab pun kita ada dalam 15 ke 17 orang pesakit ataupun pencarum yang telah masuk untuk menjalani sesi rehab akibat daripada long COVID. Slide saya ni kebanyakan dalam bahasa Inggeris sebab lebih mudah untuk kita buatlah. Kalau tak nanti dia jadi panjang, tapi explanation insya-Allah saya akan cuba berikan dalam bahasa Malaysia. Mungkin ada terms yang tak boleh ditukar tu kita akan gunakan dalam bahasa Inggeris juga. Next. Okey, overview untuk talk saya pada hari ini adalah yang pertama about return to work objective, yang kedua return to work program untuk long COVID, and then workplace support yang kita berikan, and then yang keempat psychological support, dan akhir sekali adalah case study dan juga success case yang kita yang kita telah kendalikan. Okey, sebenarnya saya pun baru baik daripada COVID 3 minggu lepas, masih ada batuk dan suara pun belum recover. So saya harap kalau in between saya batuk tu minta maaf lah. Okey. So next. Apakah dia SOCSO Return to Work program ni? It is actually a sustainable management program implemented by SOCSO to help injured or recoverable SOCSO contributor to recover and return to work early, healthy and safe. It is a systematic process of recovery and it is based on the concept of biopsychosocial that include the biophysical, psychological and also social factors, which is employment is part of the social factors that need to be addressed in helping them to return to work. Minta maaf Doktor, Ya, boleh tukar ke full screen tak? full screen. Slide. Sekejap ya. Dekat bawah Doktor. Oh, okay. Okay. Alright. So, okay. Alright, okay. So, in a nutshell, sebagai rumusannya, SOCSO Return to Work program ni adalah suatu program di mana kita menguruskan pencarum-pencarum yang terbencana sama ada akibat penyakit ataupun kecederaan untuk mereka kembali bekerja dengan secepat ataupun seawal yang boleh secara sihat dan selamat. Dan sistem yang kita gunakan ini adalah berteraskan biopsychosocial punya approach di mana kita melibatkan dari segi fizikal maksudnya rehabilitasi, psychological dari segi mental dan emosi dan juga social. Social tu adalah seperti pekerjaan, keluarga ataupun social support dia. Okay. So ini adalah berkenaan sedikit return to work punya program.
Alright. So, apakah objektif Return to Work program ni? Satu adalah untuk membantu orang-orang pencarum ataupun orang yang terbencana ni untuk overcome their disability and pain. Yang kedua is to ensure person with disabilities to ensure person with disability is able to return to work as soon as possible. Yang ketiga, to ensure that their safety is maintained. Dan yang keempat is to reduce the cost of the workers, employers and SOCSO in the long run through good case management. So kalau kita belajar di dalam CDMP tu, kemalangan ataupun hilang upaya ni actually it is tip of the iceberg je yang kita nampak. Di bawahnya ada banyak-banyak faktor lagi yang melibatkan kos-kos yang tinggi, hidden cost yang kita panggil. So, kalau kita berjaya mengembalikan mereka yang terbencana ini ataupun yang cedera kembali awal ke alam pekerjaan, kita dapat mengurangkan banyak kos-kos yang terselindung ni, ya. Okey. So, untuk long COVID di pusat rehab ni, case managementnya bermula di mana klien ataupun pencarum akan dirujukkan ke pusat rehab untuk dikembalikan ataupun to improve and enhance their well-being, especially ADL dengan work performance dia sebab dia nak balik bekerja. So, untuk balik bekerja, dia kena boleh menguruskan ataupun mengendalikan diri, and then baru boleh kita go to the second goal ialah untuk balik bekerja. Okay. Kes-kes yang dirujuk ni kebanyakan ataupun selalunya diambil daripada Inspire, di mana doktor-doktor di hospital kerajaan, kebanyakannya dari Sungai Buloh, Dr. Akmal, kita ada kolaborasi dengan Dr. Akmal. Okay, and juga daripada pekeso-pekeso, pejabat-pejabat pekeso yang lain lah. Okay. Kes-kes yang dirujuk ni nanti akan dibawa, dibincangkan bersama dengan doktor di pusat rehab ataupun mana-mana doktor yang ada di rehab ni lah. Okay. Kita akan melakukan initial assessment ataupun IA untuk memastikan suitability of active rehab untuk pesakit ni. Pesakit yang memerlukan oksigen ataupun oksigen concentrator, mereka tidak sesuai untuk melakukan active rehab di pusat rehab. Kita akan propose untuk tele rehab untuk sementara sehingga keadaan mereka lebih stabil. Okay. Kemudian kita akan menilai apa-apa long COVID issues yang perlu ditangani dan kita akan melihat ataupun mengenal pasti terdapatnya red flags ataupun simptom-simptom yang berbahaya, contohnya seperti pulmonary embolism, stroke, high blood pressure and so on. Kalau ada red flag ni, mereka akan terus dirujuk semula kepada hospital yang merawat ataupun hospital yang berdekatan. Okey. Kemudian setelah dinilai sekiranya mereka sesuai, mereka akan melalui rehab proses. Okay, rehab proses ni untuk long COVID ni dia adalah special. Kita panggil dia targeted program, di mana kita akan menguruskan komplikasi-komplikasi yang mereka hadapi. Okay, kalau kita tahu long COVID ni memang daripada kepala sampai kaki memang akan ada masalah. Okay, sama ada kita ada satu ataupun dua. Sebentar lagi saya akan tunjukkan apakah komplikasi-komplikasi yang boleh berlaku. Ya, untuk rehab proses ni, sekiranya mereka ada poor endurance, maksudnya daya tahan yang tidak bagus. Contohnya nak berdiri, nak berjalan, pergi bilik air pun tak boleh. So ini yang kita akan tangani, and then mereka cepat mengah. Okay, oksigen drop dengan cepat sekiranya mereka melakukan aktiviti. So kita akan buat special cardiac rehab lah. Okay, sekiranya mereka ada masalah kelesuan, fatigue, kita akan bagi endurance training. Ya, itu antara contoh-contoh intervensi yang kita akan lakukan.
Kemudian dalam masa yang sama, kita akan set up untuk return to work punya plan, ya. Lepas tu kita akan assess apa barrier untuk return to work, and then kita kena monitor and also tengok apa adaptation yang perlu dilakukan. Ini selalunya concurrent lah, dia berlaku serentak supaya bila pesakit ni selesai menjalani proses rehabilitasi, mereka sudah sedia untuk kembali ke alam pekerjaan mereka. Okey. Kemudian yang ultimate goal kita adalah return to work ni, and then preferably same job, same employer, sebab kita tahu untuk dapat kerja yang baru untuk pesakit yang ada long COVID ni agak susah. Selalunya mereka masih ada residual punya complication. Mereka tak boleh 100% back to normal. Jadi kalau boleh kita retain mereka untuk ke pekerjaan asal mereka. Okey, ini adalah intervensi-intervensi yang kita lakukan untuk long COVID. Contohnya kalau fisioterapi, kita akan lakukan cardiac rehab, endurance training, pain management, cyberdyne, ya, robotik dan sebagainya. Untuk occupational therapy, kita akan lakukan ADL, Activity of Daily Living Training, ya, cognitive training. Selalunya mereka ni akan ada brain fog ataupun memory issue, ya, ataupun selain daripada memory, executive function, thinking, cognitive process. So kita akan buat cognitive punya terapi untuk mereka lah. Okay, and then kalau untuk balik bekerja, kita perlu buat semula driving assessment sebab kadang-kadang mereka ni ada problem dengan endurance dengan juga weakness, especially kaki, so that mungkin ada problem bila nak bawa kereta lah, nak tekan brake ataupun accelerator. Okay, untuk vocational, mereka yang mungkin dah tak bekerja, kita boleh bagi upskilling atau reskilling. And untuk other therapies, kita ada psychology. Mereka yang ada long COVID ni selalunya yang paling common is anxiety. Anxiety, and then ada depression, ada post-traumatic stress disorder, insomnia dan sebagainya. Kita akan rujuk ke psychology. Kita ada clinical psychologist di sini, 2 orang. Ataupun ada vision problem, kita akan rujuk ke optometry. Speech yang susah nak menelan, kita akan rujuk kepada speech. Audio, diet untuk yang deconditioning badan dah jadi lemah, lesu, kecut, so kita perlu bagi diet yang bersesuaian untuk kembalikan semula diorang punya stamina. Okay, and then sekiranya mereka yang tak sesuai untuk active rehab, kita akan buat individualized home program di mana kita akan buat tele-rehabilitation. Terapis kita ada yang akan mengendalikan sesi-sesi tertentu. Okay. So, untuk workplace support pula, kita ada memberikan psychoeducation kepada employer dan peers. Ini untuk memastikan mereka faham keadaan pesakit-pesakit yang mengalami long COVID supaya mereka tak menjadi lebih stres bila balik bekerja, and then mereka dapat sokongan daripada majikan dan juga rakan sekerja lah dalam mereka menjalani tugas harian. And then workplace support juga kita menyarankan untuk buat job modification untuk membantu employee ini supaya dia boleh kekal di dalam kerja ataupun jawatan mereka. Sebab kalau mereka tak boleh melakukan kerja yang sepatutnya, mungkin kita boleh buat job adaptation untuk kita overcome limitation yang dihadapi oleh pekerja-pekerja yang mengidap long COVID. Contohnya mungkin workstation dia jauh daripada entrance ataupun tempat untuk dia bekerja. Jadi workstation tu boleh diubah mungkin di tingkat bawah, jadi dia tak perlu naik tangga untuk naik ke atas, ataupun parking, mungkin dia boleh parking di tempat yang berhampiran dengan pintu masuk, jadi dia tak perlu jalan jauh. Okey, itu antara job adaptation yang boleh dilakukan lah sebagai sokongan untuk pesakit-pesakit yang mengidap long COVID ni.
And then jika perlu kita kena buat risk assessment ya, untuk tengok apakah risiko-risiko yang boleh terjadi. Contohnya mereka mungkin masih tak kuat untuk berjalan, jadi kena tengok dia punya risk of fall. Jadi bila nak pergi toilet ke apa, jadi mungkin kena ada railing ataupun toilet yang berdekatan lah, perlu ada risk assessment untuk kita tengok apa-apa bahaya yang mungkin boleh terjadi. Okay, so tadi psychological support adalah perkara yang penting untuk kita tangani as our part of our early intervention, sebab sekiranya kita tak dapat tangani isu-isu mental dan emosi ni, dia akan mengganggu proses rehabilitasi yang lain. Okay, mereka akan jadi low motivation, okay, tak nak participate ataupun dah rasa hopeless or helpless. Okay, antara psikologi isu yang saya nyatakan seperti yang awal tadi, seperti anxiety, depression, post-traumatic stress disorder, burnout and insomnia. Okay, sekiranya kita dapat menangani masalah emosi dan mental ni lebih awal, selalunya proses rehabilitasi dapat berjalan dengan lebih lancar dan proses recovery pun akan menjadi lebih cepat. Okay, so ini kes yang saya nak kongsikan adalah dari kes yang masih menjalani proses rehabilitasi di sini. Okay, Mr. N, bukan nama sebenar lah. Okay, berusia 44 tahun, ya, sudah berkahwin dan merupakan breadwinner of the family, isteri tak bekerja. Dia bekerja sebagai supervisor di manufacturing field ya di Seremban, and then sekarang ni masih dalam MC dan dia akan kembali bekerja dalam bulan Mei nanti. Okey, keadaan dia sudah bertambah baiklah. Okey, dari segi medical history dia didapati dijangkiti oleh COVID pada bulan Jun tahun lepas ya. Kategori dia adalah kategori 5 di mana dia memerlukan intubation ya. And then dia dapat severe organizing pneumonia. Di samping itu komorbid dia, penyakit lain dia seperti kencing manis, darah tinggi, kolesterol dan juga obesiti. Waktu tu berat dia 130 lebih, sekarang tinggal 95. Okey, impairment ataupun complication yang dia ada, kedua-dua kaki dia lemah, dia ada foot drop, okey, wrist drop juga sebelah kanan, tangan kanan, and then disebabkan wrist drop itu dia mengganggu ke fine motor dia lah ya, right hand dexterity, and then kaki dia ada neuropathic pain, sentiasa rasa mencucuk-cucuk. Okay. So this is just for info. Kalau kita tengok yang lasting impact untuk COVID punya complication ni ya, dari segi jantung dia boleh dapat heart attack, heart problem, heart failure, jantung jadi berdebar-debar, nadi laju. Ini adalah faktor-faktor yang kita monitor bila mereka menjalani rehab. Heart rate mereka tak boleh lebih daripada 80 beat per minute ya. And then dari segi pernafasan, respiratory system, batuk, ya batuk masih kekal, saya pun masih batuk lagi, semput, mudah cepat penat, and then bila kita check oxygen saturation mereka selalunya cepat menurun ya. And then buah pinggang boleh dapat kegagalan buah pinggang ataupun dapat chronic kidney disease. Otot menjadi lemah, sendi sakit, otot jadi kecut ya. And then secara general sentiasa rasa penat, letih, and then boleh kekurangan darah. And then mental ada anxiety, depression, sleep problem, and then substance abuse. Kadang-kadang mereka ni jadi stres, mereka ambil bahan-bahan terlarang lah untuk overcome dia orang punya simptom. Okay, dari segi nervous system boleh jadi stroke, sakit kepala, memory problem,
deria bau juga boleh terganggu. Stroke ni boleh terjadi disebabkan virus ni dia akan attack blood vessel, and then darah kita senang bergumpal juga, so dia akan menyumbat mana-mana salur darah yang kecil, contohnya di otak, di jantung dan juga di buah pinggang. Excuse me. Okay. Metabolik, kadang-kadang orang yang tak ada kencing manis lepas COVID dia jadi dapat kencing manis. Obesity ni kadang-kadang because of hormon semua terganggu lah. And then ada yang jadi cerit-berit, dapat gastrik, ada yang rambut gugur ataupun kulit jadi rashes, ya. Ada kita panggil post-COVID punya rashes. And then darah senang cepat beku. Sebab tu sekiranya kita dah dapat COVID, kadang-kadang dia punya complication ni boleh jadi selepas kita baik. Kita ingat kita dah okey, tiba-tiba rasa sakit dada, and then rasa susah nafas. Itu ada kemungkinan besar kita diserang oleh pulmonary embolism, di mana darah beku tu tersangkut dekat paru-paru, and then kalau tak ditangani secara segera dia boleh menyebabkan kematian. Ya, ini adalah antara simptom-simptom ataupun complication yang boleh dihidap oleh sakit yang dah sembuh daripada COVID infection. Dan dia boleh berlarutan sehingga 6 bulan. Okay. So, untuk return to work process implementation bagi kes Mr. N tadi, kita mulakan dengan treatment dan rehabilitation. Treatment rehabilitation ni berlaku di hospital dan juga pusat rehab. Kemudian penilaian dari segi kekangan ataupun barriers to return to work. Kemudian kita plan return to work dia and kita implement, and after that kita monitor dan juga kita lakukan adaptation. Okay. So berbalik kepada Mr. N tadi, kalau kita tengok dia hospitalization, dia dimasukkan ICU 2 minggu, and then 3 minggu di CCU, selama 2, 3, and then 6 minggu dia berada di ward yang biasa. Pada masa tu dia tak boleh bernafas secara normal, dia ada tracheostomy, lubang di di leher dia. Lepas tu dia tak boleh menelan, dia kena pakai Ralph's tube, and then keadaan dia deconditioning, maksudnya dia dah tak bergerak, jadi semua badan dia jadi lemah dan dia tak boleh nak berfungsi ataupun menguruskan diri dengan sendiri. Dia masih melakukan follow up di klinik rehab, dan pada masa tu sebelum dia discharge, equipment yang telah diberikan seperti katil, wheelchair, oxygen tank, dia masih memerlukan oksigen. Sampai bulan Disember last year saja yang dia dah tak perlukan oksigen lah. And then untuk berjalan dekat-dekat dia perlu walking frame. Okay, so kalau jauh memang kena wheelchair lah. Kemudian dia masuk ke pusat rehab pada 27 Januari tahun ni, and then apa yang kita dah lakukan, kita buat physiotherapy, endurance exercise, strengthening, gait dan balance. Kemudian occupational therapy, kita ajar dia semula dari segi ADL training, hand dexterity, kita tahu tadi dia ada wrist drop kan, tangan dia tak boleh berfungsi dengan baik. Kemudian nanti sebelum dia balik bekerja, kita akan buat FCE untuk dia lah. And then dalam masa yang sama, kita melatih dia untuk berjalan nanti supaya tak payah pakai walking frame ataupun tongkat. Kita gunakan kita punya robotic technology, Cyberdyne, untuk gait training. Memang Alhamdulillah minggu lepas saya jumpa dia dan dia kata keadaan dia dah bertambah baik lah. Cuma sekarang ni tapi masih perlu untuk pakai tongkat lagi. Belum dapat berjalan tanpa bantuan. Okay. So kalau kita tengok barrier untuk dia return to work ni, kaki dia masih lemah lagi. Okay. Wrist drop dia dah beransur baik. Power dah ada, and then dia dah boleh menggunakan tangan dia. Cuma fine motor tu kita kena touch up lagi. Lepas tu yang kebas tu dia makan ubat gabapentin, dah makin berkurang. Okay. Sebab kita ada lagi sebulan lagi sebelum dia masuk bekerja. Return to work planning dia Mei 2020. Mungkin selepas FCE kita tahu apa job modification yang kita perlu buat,
And then perbincangan dengan pihak majikan sudah berlangsung dan majikan memberi sokongan yang positif lah untuk dia kembali bekerja. Kemudian nanti pengurus kes perlu untuk memantau keadaan klien lah selepas dia discharge daripada pusat rehab. Okay, alright. Antara kejayaan-kejayaan lain, Mr. N ni dia masih lagi dalam proses rehabilitasi. Ada 3 lagi kes yang dah balik bekerja. Okay, bukan nama sebenar lah. Okay, Miss Ju ni dia adalah Senior Assistant Director di salah satu institusi kerajaan. Okay, berusia 45 tahun, dia diagnosis dia COVID kategori 4. Di mana dia tak perlu intubation tapi dia perlu rawatan yang rapi lah, duduk di CCU untuk pemantauan. Okey. Pada masa dia masuk tu, isu dia adalah cepat penat, fatigue, and then breathless, and then dia punya muscle weakness lah. Alhamdulillah selepas 2 bulan dia menjalani return 2 months of return to work program, kita dapati dia boleh balik semula bekerja setelah dia lakukan FCE, and then tapi kerjaan tu perlu sedikit modification dengan pacing teknik lah, disebabkan dia masih ada orang kata breathlessness. So bila dia buat kerja tu dia kena ada penjarakan, maksudnya ada waktu senggang lah, dia kena berehat sekejap baru dia terus. Tapi kerja dia tak teruk sebab dia kerja sedentary, kerja office, so dia boleh manage kerja-kerja dia. Okay, dia balik ke kerja asal. And then Miss F ni dia adalah fisioterapis di tempat kita. Dia dapat COVID daripada mungkin rakan sekerja lah, rakan sekerja. Tapi dia ada organizing pneumonia ni agak teruk. And then dia masuk ward dalam sebulan di Hospital Melaka. Okay, so selepas COVID, isu dia adalah breathlessness, poor effort tolerance, dia ada brain fog, maksudnya dia ada isu sikit dengan dia punya memory, dia cepat lupa bila nak cakap, thought processing tu ambil masa sikit. And then lower limb weakness, kaki dia tak kuat, memang power dia masa tu 3 saja. Okay, selepas 4 minggu, dia cakap yang paling membantu dia untuk cepat recover adalah hydrotherapy, hydropool, di mana dia buat exercise dalam air, dia jalan, and then dia pergi dekat gym ya, dia buat exercise. Lepas tu, lepas sebulan dia nak buat work trial, maksudnya pagi saja dia nak buat kerja, lepas tu petang baru dia nak buat sesi terapi. So after 8 weeks altogether, dia dah boleh kembali bekerja seperti biasa. Okay. And then kes yang ketiga ni Miss M. Miss M ni dia manager McDonald sebenarnya. Dia antara kes-kes yang bernasib baik lah. Dia kategori 5, lepas tu dia ada organizing pneumonia dan dia juga dapat pulmonary embolism semasa dia di hospital. Di samping itu, dia punya penyakit-penyakit sampingan dia ada buah pinggang, ada darah tinggi, obesiti, kencing manis dan sebagainya. Jadi dia memang berisiko tinggi. Okay. Bila dia masuk tu, isu dia sama. Kalau kita tengok kebanyakan kes long COVID ni, breathlessness, poor effort tolerance, lower limb weakness, ADL issue, dia tak boleh nak uruskan diri. Even dia nak berjalan pun dia ada masalah. So apatah lagi kalau dia nak balik bekerja. Tapi kita amazed lah dengan dia. After 10 weeks of targeted rehab yang kita buat, dia dah boleh uruskan diri dia sendiri dan dia boleh confidently return to work as McDonald manager. Okay. Dan kes keempat tadi adalah Mr. N ni, dia masih menjalani rehabilitasi. InsyaAllah mungkin dalam bulan Mei dia boleh balik bekerja. Cuma kita nak kenal pasti apakah limitasi ataupun restriction yang ada and job modification yang perlu dibuat. Okay. So, saya rasa itu saja untuk perkongsian hari ini. So, kalau ada apa-apa soalan, boleh kemukakan. Sebab dah 3:30 pun.
Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada penceramah kita. Moga dengan ilmu yang baru sahaja dikongsikan dapat dimanfaatkan kepada semua peserta. Kini kita buka kepada sesi soal jawab daripada para peserta. Sekiranya terdapat soalan, mohon tekan raise hand atau boleh letak soalan di ruangan komen. Terima kasih. Okey, Doktor. Kita ada soalan daripada Nur Syuhada. What is the criteria for RTW under Perkeso? What are the criteria, meaning is it for long COVID? Yes, Doktor. Untuk long COVID, okey. Untuk kes-kes yang dirujukkan ke pusat rehab, okey. Mereka tidak memerlukan oksigen terapi lagi lah. Oksigen terapi ataupun oksigen concentrator. Okey. Kalau mereka tak perlu menggunakan oksigen dan mereka tak ada macam yang saya cakap tadi, red flag ataupun tanda-tanda mereka akan dapat serangan jantung ataupun pulmonary embolism, semasa kita buat penilaian, mereka adalah layak untuk masuk ke pusat rehab untuk menjalani active rehab. Seandainya mereka tak layak untuk active rehab, kita masih memberi mereka rehabilitasi tapi melalui tele-rehab. Okey. Hari tu saya ada buat home visit juga. Patient tu pun dah masuk. Dia ada long COVID juga, long COVID. Pada masa tu dia tak sesuai lagi sebab dia masih menggunakan oksigen. Tapi bila keadaan dah bertambah baik, dia tak perlu oksigen, dia dah masuk untuk menjalani rehab di pusat rehab lah. Jadi tak perlu risau, boleh rujuk dulu, nanti kita akan buat penilaian. Jadi dari situ nanti kita akan bincang dengan pengurus kes lah sama ada sesuai untuk active rehab ke tidak. Okay, Doktor, kita ada soalan daripada Facebook. Encik Kasim dia tanya, Assalamualaikum Doktor, untuk nak hilangkan batuk-batuk ni, apa yang Doktor suggest ya? Oh, batuk ni dia sebenarnya saya pun batuk juga. Dah banyak dah strepsil saya makan. Okey. Mungkin salah satu cara yang konservatif kena selalu minum air lah. Tapi masalahnya sekarang bulan puasa memang cabaran lah. Sebab bila tekak kita kering je dia dah start, dia akan trigger gatal dan kita akan start batuk yang tak berhenti tu. Sebab after 1 week COVID tu dah tak infectious. Yang tinggal tu dia punya residual symptom saja. Mungkin kita boleh amalkan madu ataupun saya rasa ubat batuk dia tak begitu membantu sebab dia temporary aja. So kalau minum air dan juga saya rasa ambil madu mungkin dia boleh membantu mengurangkan. Sebab kalau saya bila saya batuk je, bila saya minum air dia rasa lega sebab kering tu yang actually bila saya cakap banyak pun dia akan start jadi gatal dan then dia akan batuk continuously. Sebab batuk ni ada yang sampai 3 bulan, ada yang 4 bulan, bergantunglah kepada individu. Tapi selalunya dalam 6 minggu dia resolve lah, insyaAllah. Okey Doktor, ada soalan terakhir dari Mira Zakaria. Dia tanya, is long COVID able to resolve without going to rehab center? Long COVID, okey. It depends apa complication yang kita ada. Okey, kalau setakat batuk, susah nafas yang sikit-sikit, kalau kita tak pergi, kita buat exercise sendiri, mungkin tengok dalam YouTube apa exercise yang kita tube tu semua, boleh insyaAllah boleh recover. Tapi kalau datang kat sini, tengok yang long COVID punya complication ni, memang kalau dia tak buat apa-apa, dia akan jadi lebih teruk. Lebih teruk in the sense that dia akan jadi lebih lemah lah. Sebab otot bila tak digunakan, dia akan jadi makin kecut dan makin lemah. So kita kena build up balik
otot ni, saiz otot ni supaya dia jadi besar balik, sebab otot rangka, tulang dan otot ni adalah sokongan kepada badan kita untuk kita berjalan, sokongan kepada joint. Bila dia kecut, dia jadi lemah, kita panggil deconditioning, memang jalan sikit dia akan jatuh, jalan sikit akan jatuh sebab dia tak kuat nak support, sebab kaki akan support badan, badan kita berat. Jadi kalau dia tak kuat, ankle pun nanti akan jadi foot drop. Kita jalan, kita tak boleh angkat, kita tersadung dan kita akan jatuh. So, bila kes-kes yang macam ni, rehab tu memang sangat membantu. Selalunya kalau intensif rehab dalam masa sebulan, kita akan nampak dia punya improvement tu. Memang very, orang kata drastic jugalah. Dari segi muscle power and then dia punya muscle bulk. Mungkin Cik tak pernah tengok orang yang long COVID punya complication kan. Kalau ada peluang boleh datang pusat rehab, tengok pesakit-pesakit yang memang long COVID ni, dia orang memang lemah. Mula-mula datang dengan wheelchair, kemudian dah start berjalan pakai walking frame, tongkat, and then lepas tu berjalan seperti biasalah. Sebab muscle weakness ni kita boleh atasi melalui exercise. Cuma kalau yang effect nerve macam wrist drop, even wrist drop pun bila kita buat terapi dia, kita nampak dia punya improvement. So rehab ni memang orang kata is a miracle lah. Dia boleh mengembalikan orang kalau tak 100%, at least 80 to 90% kepada keadaan sebelumnya. Okay. Okay, terima kasih kepada pertanyaan daripada para peserta. Sekiranya ada soalan bagi sesi ini, boleh email ke rtwsokso@perkeso.gov.my. Sebelum kita mengakhiri webinar kita pada petang ini, saya mohon kepada semua peserta untuk membuka kamera masing-masing untuk mengambil gambar. Okay, dia semua. Okay, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Okay, stop. Okay. 1, jangan. Okay, 1, 2, 3. Okay, dah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih kepada baiklah, berakhirnya sesi kita pada petang ini. Sekali lagi saya mewakili pihak penganjur ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penceramah kita Dr. Fazita kerana sudi meluangkan masa dalam membentangkan topik beliau pada petang ini. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasama para peserta pada petang ini dalam memberikan tumpuan untuk webinar pada hari ini. Sesi seterusnya adalah pada 13 April 2022 dan bagi makluman tuan-puan, sesi seterusnya akan bermula pada pukul 3 petang juga memandangkan kita telah masuk bulan Ramadan. Sekiranya berminat untuk sesi seterusnya, link pendaftaran akan diletakkan di ruangan komen bagi kegunaan tuan-puan. Sekiranya berminat untuk sesi seterusnya, link pendaftaran akan diletakkan di ruangan komen bagi kegunaan tuan-puan. Di paparan adalah kod QR bagi borang maklum balas dan kehadiran webinar pada petang ini. Mohon semua peserta untuk mengisi borang ini bagi mendapatkan e-certificate bagi webinar ini pada petang ini. Bagi yang tidak dapat mengimbas kod QR yang terpapar, kami juga akan meletakkan link borang di ruangan komen. Terima kasih. Sekali lagi, saya ingin memohon maaf atas sebarang kesulitan dan kelemahan webinar pada petang ini. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum dan terima kasih. Maaf atas sebarang kesulitan dan kelemahan webinar pada petang ini. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum dan terima kasih. Maaf atas sebarang kesulitan dan kelemahan webinar pada petang ini. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum dan terima kasih. Maaf atas sebarang kesulitan.